Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kembali para pelajar tahun 2 bersama dengan Ustaz Syahid. InsyaAllah hari ini Ustaz akan sambung lagi pembelajaran ulum syariah kita daripada topik yang lepas. Sebelum kita meneruskan dengan pelajaran, marilah sama-sama membaca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, ni Ustaz nak tunjukkan lagi berkenaan dengan buku tulis. Buku tulis akidah, buku tulis kosong. Ustaz nak kamu sediakan buku tulis akidah. Kalau sebelum ni mungkin Ustaz pernah ingatkan, Ustaz ulangi sekali lagi. Sediakan buku tulis akidah dan tulis nombor 4 di atasnya. Dan satu lagi sediakan juga buku tulis ibadah dan tulis nombor 5 di atasnya. Ustaz harap kamu semua boleh buat nota menggunakan kedua-dua buku ini. Kita pergi dulu pada bab akidah. Kalau minggu lepas, kita telah pun mempelajari 10 nama-nama malaikat. Dan ada yang dah hafal dah 10 nama malaikat tersebut dan hantar video pada Ustaz. Alhamdulillah. Untuk minggu ni Ustaz nak kamu semua tulis nota dalam buku kamu, buku akidah, buku tulis akidah. Tulis nama malaikat-malaikat dan tugas-tugas. Kat atas buku kamu tu nanti tulislah hari dengan tarikh. Kemudian tajuk dia tugas malaikat. Ini untuk buku akidah. Okay, kita tengok dulu untuk akidah. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Minggu lepas kita dah belajar 10 nama malaikat tersebut. Hari ni kita tengok tugas-tugas malaikat-malaikat. Okay. Yang pertama ialah Jibril. Jibril tugasnya ialah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun Jibril dia menyampaikan wahyu. Wahyu ni adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Al-Quran. Itu wahyu lah. Jibril disampaikan wahyu tu pada para nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua ialah malaikat Mikail. Mikail tugasnya ialah memberi rezeki. Rezeki yang Allah dah tetapkan untuk setiap makhluk, Mikail ni akan bagi-bagikan pada semua makhluk tersebut. Yang ketiga, Israfil. Ustaz baca Israfil. Israfil ni tugasnya ialah meniup sangkakala. Tiupan sangkakala ni ada dua. Satu, tiupan yang pertama, apabila Israfil ni tiup, kita akan mengalami kiamat lah. Dunia akan hancur, alam akan musnah. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, kita semua akan hidup kembali di akhirat. Untuk Allah tentukan kita masuk ke dalam syurga ataupun neraka. Seterusnya malaikat Israel. Israel apa tugas dia? Tugasnya ialah mengambil nyawa. Ini kalau siapa-siapa yang meninggal, maka malaikat Israel lah yang bertanggungjawab mengambil nyawa mereka. Okey, yang seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amalan kebaikan. Kalau kita banyak buat pahala, banyak buat kebaikan, maka malaikat Raqib ni yang akan bertugas mencatat kebaikan kita. Dan pasangannya ialah malaikat Atid. Malaikat Atid ni pula dia mencatat amalan jahat. Kalau kita buat benda buruk, buat benda dosa, malaikat Atid ni akan catat keburukan kita dan akan dibawa di akhirat nanti. Seterusnya malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir mereka bertugas secara bersama. Tugas mereka ialah menyoal manusia di dalam kubur. Bila orang meninggal, mereka akan masuk ke dalam kubur, di alam barzakh itu, alam barzakh ataupun alam kubur. Ke dalam kubur nanti Munkar dan Nakir ni akan soal orang-orang yang mati di dalam kubur. Okey, seterusnya malaikat Ridwan. Ridwan ni malaikat yang menjaga syurga. Syurga Allah tu ada malaikat yang jaga dia
macam sama juga macam neraka. Malaikat Malik ni pula tugas dia menjaga neraka. Okay, boleh untuk akidah, Ustaz harap kamu bolehlah salin nota yang buku kamu, nama-nama malaikat tadi dan tugas-tugas ni. Lupa tulis hari dan tulis tarikh, tulis tajuknya. Ustaz harap kamu semua boleh faham. Dan lepas tulis nota tu, kalau boleh hafal, baguslah. Ustaz harap sangat kamu boleh hafal lah. Kalau tak mampu tu, tak apalah. Janji kamu dapat buat nota dengan baik. Okay. Buku ibadah pula. Ini untuk buku tulis ibadah. Tajuk kita ialah wuduk dan tayamum. Okey. Wuduk dan tayamum. Notanya ialah tentang pengertian wuduk dan pengertian tayamum. Okey, untuk pengertian wuduk dahulu. Ustaz jelaskan wuduk itu apa. Wuduk ialah kita membasuh anggota tertentu, tak kisahlah muka ke tangan ke, dengan air yang bersih, dengan syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan. Ini maksud wuduk. Kalau kita nak solat, kita mesti ambil air wuduk. Kita basuh pergelangan tangan, kita basuh muka, kita basuh tangan hingga ke siku, kita sapu air di rambut kita basuh telinga, dan kemudian kita basuh kaki. Itu semua adalah anggota-anggota wuduk yang dibasuh dengan air. Kena ada syarat dan kena ada rukun. Itu maksud pengertian wuduk. Salin nota ni dalam buku tulis ibadah. Seterusnya yang kamu kena salin dalam buku tulis ibadah ialah pengertian tayamum. Okay, apa itu tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci, debu tanah yang mesti suci. Kalau debu tanah yang kotor tak sah. Debu tanah tu kita nak sapu kat mana? Kita sapu ke muka dan kedua belah tangan, hingga ke siku dengan syarat tertentu. Itu dia tayamum. Kita ambil debu tu macam pasir yang bersih tu, kita sapu kat muka, kemudian kita sapu dekat tangan hingga ke siku. Tayamum ni kita guna kalau kita tak ada air untuk wudu. Ni pun nota yang kamu kena salin di dalam buku tulis ibadah. Kalau dah siap nota dia, kamu semua bolehlah hantar gambar nota tersebut, tapi jangan hantar gambar dalam grup, hantar secara personal kepada Ustaz supaya Ustaz senang untuk semak dan Ustaz tak terlepas pandang dalam grup nanti. Okay, itu saja daripada Ustaz untuk pelajar-pelajar semua. Saya harap kamu semua dapat faham dengan baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.